Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah, Fiqh Muamalat, oleh Dr. Muhammad Zaki Yahfar Al-Yahya. Hari ini kita masuk bab yang baru, bab yang ke-7, muka surat 65, yang bertajuk Qardun, iaitu hutang atau pinjam meminjam. Bab yang ke-7, muka surat 65, bertajuk Qardun. Hutang dalam bahasa Arab disebut qardun, yang bermaksud potong. Menurut istilah para fuqaha, hutang ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Dalam bahasa Arab, proses ini dinama qardun kerana ia menyebabkan tuan punya barangan memotong sebahagian hak miliknya untuk diberi kepada orang yang berhutang. Hal ini sesuai dengan makna qardun dari segi bahasa. Qardun itu adalah bermaksud potong. Si fulan memotong sebahagian rezekinya untuk diberikan kepada orang lain. Ada orang yang Allah ciptakan sepanjang hidup dia tak perlu untuk keluarkan zakat, tetapi kesemua kita mampu untuk memberi hutang ataupun qardun, memotong rezeki kita, memberikan kepada orang yang lebih susah. Maka itu disebut qardun, iaitu potong. Dalil hutang. Dalil dari Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah
sebagai pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan Allah menyempitkan dan meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Dalil dari al-hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari kalangan orang Islam yang memberi hutang kepada orang Islam yang lain sebanyak 2 kali, nescaya hutang itu akan dikira sebagai sedekah yang diberikannya sebanyak sekali. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang memberi hutang kepada orang Islam yang lain sebanyak 2 kali, sekali itu bukan dikira hutang sahaja, tetapi diibaratkan sebagai sedekah sebanyak sekali. Hikmah hutang, kelebihan hutang. Hikmah syarak membenarkan amalan ini cukup jelas, iaitu merealisasikan kehendak Allah Azza wa Jal yang mahukan wujudnya suasana tolong-menolong untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam. Di samping itu, amalan ini juga dapat memantapkan lagi hubungan persaudaraan sesama umat Islam dengan cara mengajak mereka supaya menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa kesusahan atau kesengsaraan, dan juga mengajak mereka supaya berusaha menyelesaikan masalah secara bekerjasama. Mungkin ada sesetengah orang yang tidak dapat menyumbangkan duit dalam bentuk hadiah atau sedekah, maka dengan cara memberi hutang akan menjadi cara yang terbaik untuk mewujudkan kerjasama dan membuat kebajikan. Nah, ini semua orang boleh buat. Ada orang yang merasakan dirinya susah, tapi bila dia naik kereta, naik motosikal, dia tengok ada orang yang lebih susah daripada dia. Ada orang yang hanya tidur di kaki lima ataupun di bus station, mereka merasai kesusahan yang lebih susah berbanding dengan kita. Maka ketika mana orang tersebut meminta untuk berhutang ataupun pinjam meminjam, maka itu perkara yang terpuji. Hukum hutang. Apakah hukum kalau ada orang yang datang kepada kita nak pinjam duit? Adakah perlu kita terus bagi ataupun bagaimana? Berdasarkan dalil-dalil syarak, kita dapat fahami bahawa memberi hutang adalah sunat, sementara meminta hutang adalah harus. Inilah hukum hutang dalam keadaan biasa. Walau bagaimanapun, hukum ini mungkin berubah bergantung kepada niat orang yang berhutang. Oleh itu, hukum hutang menjadi, yang pertama adalah haram bagi kita untuk memberi hutang jika pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan oleh syarak, seperti minum arak, judi dan sebagainya. Maka haram bagi kita untuk memberi hutang kepada dia. Kita dah kenal lama dengan dia, daripada kecil hingga besar. Kita tahu dia susah,
Tapi bila kita bagi hutang dengan dia, benda pertama yang dia akan buat adalah membeli nombor, iaitu dia ingin berjudi. Maka haram bagi kita untuk memberi hutang. Dia susah, tapi dia ada duit. Perkara pertama yang dia akan buat adalah beli arak. Kita kenal dia, maka haram bagi kita untuk memberi hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, makruh jika pemiutang mengetahui bahawa hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat, dan kebanyakan ulama sebut perkara yang tidak bermanfaat adalah membeli rokok. Habis solat isyak, kawan-kawan ramai pergi ke warung nak sembang, nak melepak. Kebetulan bawa duit cukup-cukup untuk beli makan. Lepas makan, orang yang merokok kata antara nikmat merokok adalah selepas makan. Maka ketika itu dia tidak ada duit dan dia nak pinjam duit dengan kita untuk beli rokok. Maka makruh bagi kita untuk memberi hutang. Atau untuk menunjuk-nunjuk. Ada orang pinjam duit ramai orang dengan tujuan dia menyewa, contohnya kereta yang mewah. Dia masuk ke kampung-kampung nak kata dia adalah orang yang mewah, padahal dengan tujuan tunjuk-menunjuk tersebut dia pinjam duit orang lain. Maka hukumnya adalah makruh. Ataupun orang berhutang tahu dia tidak mampu membayar semula hutang tersebut, maka makruh bagi kita untuk memberi hutang. Kadang-kadang kita dah tahu dah, kita dah kenal lah dia, tak pernah lagi pinjam duit dia bayar, maka hukum bagi kita nak bagi hutang kepada dia adalah makruh. Lebih baik bagi kita bagi niat sedekah berbanding dengan kita bagi pinjaman hutang. Sebab kita akan sentuh nanti betapa dahsyatnya orang yang berhutang, walaupun dia mati syahid, tetapi rohnya akan tergantung, dan rohnya akan menyebabkan dia terhalang untuk masuk ke dalam syurga. Kita bagi sumbangan RM1,000, ada orang pinjam RM1, walaupun nilaian sumbangan tersebut RM1,000, dia tetap sumbangan, dia tetap sedekah. Tapi ketika mana orang yang meminjam RM1, dia tetap hutang, maka dosa hutang itu sangat luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib jika pemiutang mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya serta keluarga, dan sudah tiada cara lain lagi untuk memperolehinya melainkan dengan cara berhutang, maka wajib bagi kita untuk memberi pinjaman. Ada orang memang tak suka memohon ataupun minta sumbangan, minta hutang, tetapi ketika mana kehidupannya sempit, Allah uji suaminya meninggal dunia. Memang ada kes yang sebenar, suami meninggal mengejut, kemalangan motosikal, ada tinggalkan anak 7 orang. Dia kerja kilang tak mampu untuk menampung 7 orang anak yang masih bersekolah. Dia buat kuih, sehari tidur 4 jam buat kuih pun dia tak mampu untuk menampung. Akhirnya dia datang kepada kita untuk memohon hutang. Maka wajib bagi kita untuk memberikan hutang tersebut. Sebab apa? Wajib hukumnya, takut kita adalah pintu untuk dia melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang haram untuk dia dapat rezeki.
untuk dia sara keluarga. Maka itu ketakutan kita ketika mana kita tahu dia memerlukan hutang, kita tidak memberi hutang tersebut. Maka wajib bagi kita memberi hutang kepada dia. Rukun hutang. Hutang mempunyai 3 rukun, iaitu yang pertama, sirah hutang. Adanya penawaran dan penerimaan yang memberi maksud memberi dan menerima hutang. Contohnya, A berkata kepada B, saya beri hutang RM100 kepada kamu dan kamu akan membayar semula sepertinya. B pula menjawab, saya terima. Tidak disyaratkan dengan hanya penggunaan perkataan hutang, malah apa-apa perkataan lain yang merujuk kepada hutang boleh diguna. Contohnya, saya dahulukan untuk kamu duit sebanyak RM100, atau saya serahkan harta saya dengan kamu memberikan gantinya, atau ambil dan gantikan dengan bayaran yang sama. Penghutang pula berkata, saya minta didahulukan, saya terima barang ini dan saya akan gantikannya, atau sebagainya yang memberi erti kepada penawaran atau penerimaan. Itu yang pertama. Rukun yang kedua adalah pihak yang terbabit, merujuk kepada 2 pihak yang berakad, iaitu pemiutang dan penghutang, iaitu orang yang berhutang. Mestilah mempunyai kelayakan dan bukannya terdiri daripada kanak-kanak atau orang gila atau terencat akal, tetapi orang yang akil baligh dan waras. Mestilah penghutang dan pemiutang orang-orang yang berkelayakan, boleh dikenakan tanggungjawab, iaitu mereka yang bukannya kanak-kanak, bukannya ketika mana akad tersebut berlaku terencat akal mahupun gila. Mestilah orang yang waras ketika itu. Yang ketiga, rukun hutang adalah subjek hutang. Terdiri daripada semua jenis barang yang harus dijual beli, sama ada ia berupa barang yang bersukat, beras, gandum atau barli, bertimbang, emas, perak atau makanan, atau barang-barang lain yang boleh dinilai seperti binatang, stok perniagaan dan sebagainya. Subjek hutang mestilah barang-barang yang dibenarkan oleh syarak. Kalaulah kita hutang duit RM100 perlu bayar dalam tempoh seminggu, maka ketika mana dalam tempoh tersebut kita bayar dengan semisalnya, iaitu dengan harga RM100. Tapi kalaulah diletakkan syarat hutang RM100 dalam tempoh seminggu, hari yang ke-8 jadi RM110, maka RM10 tersebut adalah riba, seperti mana yang kita belajar dalam bab yang kedua. Lain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sentuh nanti. Nabi kalau berhutang dengan item-item ribawi, emas, perak, duit, gandum, barli, kurma dan garam, Nabi akan bagi semisalnya, tetapi Nabi akan bagi hadiah yang lain, tanpa diletakkan syarat bagi orang yang memungut hutang. Tapi kalau kita letak syarat, pinjam RM100 boleh, bayar dengan RM100, tapi kena bagi hadiah sebuah hamper, maka hamper tersebut dikategorikan sebagai riba. Maka itu tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat hutang. Yang pertama, kadar hutang mestilah diketahui ketika hutang dibuat, sama ada dalam bentuk sukatan, timbangan,
bilangan atau ukuran supaya barangan ini boleh dipulangkan seumpama dengannya. Jika pemiutang memberikan wang tanpa diketahui jumlahnya ataupun makanan tanpa diketahui sukatan atau timbangannya, hutang tersebut adalah tidak sah. Begitu juga jika hutang tersebut berupa makanan yang siap dimasak, hutang tersebut tidak sah kerana sukatan makanan tersebut berbeza dan tidak diketahui. Kita nak hutang RM100, mestilah jelas nilaiannya RM100. Tak boleh hutang satu benda yang tak jelas. Haji, saya hutang dengan haji berapa ringgit? Saya pun tak pasti. Saya bagi berapa? RM100, RM200 ataupun RM300. Saya yang menerima hutang pun tak pasti berapakah jumlah hutang yang saya ambil. Maka hutang tersebut adalah tidak sah. Sama juga dalam bab yang kedua, kita pernah sentuh ketika mana kita menyatakan aku hutang dengan kamu nasi goreng. Maka hutang nasi goreng tersebut tidak boleh dinilaikan dengan nasi goreng yang sama kalau kita nak bayar pada keesokan harinya, walaupun di dalam warung yang sama. Maka tidak sah hutang tersebut. Memadai bagi kita hutang nasi goreng dengan nilaian nasi goreng tersebut, maka esok kita nak bayar hutang dengan nilaian nasi goreng yang sama. Maka jenis makanan itu adalah benda yang tidak dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang tersebut mestilah satu jenis dan tidak bercampur dengan jenis yang lain. Hal ini kerana dalam keadaan begini suka untuk memulangkan barangan yang seumpama dengannya. Apatah lagi jika kadar campuran tidak diketahui. Dengan itu tidak dibenarkan memberi hutang beras yang dicampur dengan gandum atau susu yang dicampur dengan air. Maka ini juga tidak dibenarkan. Hutang susu, tapi bukan susu sahaja dicampur dengan air. Hutang beras dicampur dengan gandum. Maka tidak kenal pasti berapakah jumlah yang sepatutnya yang dia berhutang. Beberapa perkara berkenaan dengan qardun, iaitu hutang. Keutamaan qirat, pinjam meminjam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, nescaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, nescaya Allah memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. Peringatan keras tentang hutang. Dari Thauban, bekas hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, nescaya masuk syurga. Barang siapa yang meninggal dunia berpisah ruh dari jasadnya
tidak ada 3 perkara ini, maka mudahlah bagi dia untuk masuk ke dalam syurga. Yang pertama, bebas dari sombong. Sombong ini sangat subjektif. Ada orang mungkin kata-katanya agak sombong, ada orang yang berjalannya agak sombong. Tetapi ketika mana adanya sekecil zarah dalam hati dia perasaan sombong, maka itu adalah perkara yang menyukarkan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah radhiyallahu anhu nama sebenarnya adalah Simak bin Kharash. Beliau adalah orang Ansar. Ketika mana berlaku peperangan, Abu Dujanah radhiyallahu anhu orang Arab, tapi badan dia rendah, dadanya bidang, dadanya luas. Ketika mana seorang lawan dengan seorang, Abu Dujanah terpilih untuk berlawan dengan kafir Quraisy ketika itu. Maka Abu Dujanah radhiyallahu anhu tak tahu apa benda yang boleh dia buat untuk menakutkan musuh. Maka ketika itu Abu Dujanah radhiyallahu anhu menggunakan dada yang bidang, jalan dengan cara yang sombong. Turun kuda, jalan dengan cara yang sombong. Maka sahabat Nabi menegur Abu Dujanah radhiyallahu anhu ketika itu dengan menyebut dalam Al-Quran yang selalu kita baca, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu jalan atas muka bumi Allah ini dengan cara yang sombong. Maka apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Nabi jawab, hazihi la misyatu yabghadahu Allah illa fi mithli hadzal makan. Ini adalah jalan yang Allah paling murka kecuali dalam jalan untuk berjuang ketika mana di dalam peperangan. Maka ketika mana dalam peperangan dibenarkan untuk jalan cara yang sombong untuk menakutkan musuh. Sama juga ada sahabat Nabi yang ikut serta dengan Nabi peperangan tapi dah tua, rambut beruban. Maka mereka warnakan rambut, inaikan rambut untuk takutkan musuh. Maka Nabi SAW membenarkan perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khianat. Khianat ini adalah satu dosa yang menyusahkan anak Adam, umat Muhammad untuk masuk ke dalam syurga. Hati-hatilah dengan sifat khianat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana menjadi khalifah yang pertama, antara ucapan awal ketika mana menjadi khalifah ketika itu, beliau menyebut as-sidqu amanah wal kadhib khianah. Kejujuran ialah amanah dan pendustaan itu adalah khianat. Maka hati-hatilah kita dengan sifat khianat. Yang ketiga adalah bebas dari tanggungan hutang. Bebas dari tanggungan hutang, maka mudahlah bagi orang tersebut ketika mana meninggal dunia untuk masuk ke dalam syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini satu hadis yang sangat masyhur. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman bergantung pada hutangnya hingga dilunasi. Dia meninggal dunia, dia ada hutang. Dia lupa nak cerita kepada waris, dia ada hutang. Maka rohnya akan tergantung sehingga mana hutangnya tidak dilunasi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka dibayarlah dengan diambilkan dari kebaikannya, kerana di sana tidak ada lagi dinar dan tidak pula ada dirham. Ini bahana dan bahayanya orang yang tak bayar hutang. Tak bayar hutang tu satu, tak cerita kepada ahli waris. Ahli waris yang mampu nak bayar hutang pun tak tahu nak bayar hutang tersebut, maka diperdagangkan pahala kebaikan yang dia ada, diberikan kepada orang yang dia hutang. Habis dah pahala, apa yang akan dibuat? Hutang banyak, maka dia akan menerima dosa-dosa yang dia tak bayar hutang tersebut. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ajma'in, lalu baginda mengingatkan mereka bahawa jihad pada jalan Allah dan iman kepadanya merupakan amalan yang paling afdal, paling baik. Kemudian berdirilah seorang sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku gugur di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan terhapus dariku?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Ya, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala, maju pantang melarikan diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Melainkan hutang, kerana sesungguhnya Jibril alaihi salam menyampaikan hal itu kepadaku." Dalam hadis yang sama ada disambung, Nabi sebut, "Yughfaru li syahid kullu dzambin", diampunkan semua dosa-dosa bagi orang yang mati syahid, illa daina, kecuali hutang. Hutang adalah dosa yang tidak boleh dikompromi walaupun dia mati syahid. Orang yang mengambil harta orang lain dengan niat hendak dibayar atau dirosakkannya. Memang ada orang pinjam duit, tapi dia pinjam duit, niat awal dia memang tak nak bayar hutang. Dan ada orang juga yang terdesak pinjam duit, tapi niat dia memang untuk membayar hutang tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat hendak menunaikannya, nescaya Allah akan menunaikannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat hendak merosakkannya, nescaya Allah akan merosakkan dirinya." Ada orang pinjam duit, memang tidak ada cara yang lain kecuali dia nak pinjam duit, tapi niat dia pinjam memang nak bayar, maka ketika itu Allah akan menunaikan hajat dia. Allah akan buka rezeki yang mana dia tak sangka-sangka, dan dia akan mampu untuk membayar hutang tersebut. Tapi barang siapa yang ada niat untuk merosakkan hutang tersebut, tak nak bayar hutang tersebut, maka Allah Azza wa Jal akan merosakkan dirinya. Hidup sentiasa tidak tenang, nombor telefon sentiasa berubah-ubah, sebab orang cari dia. Hidupnya Allah akan rosakkan. Dari Shu'aib bin Amr, beliau berkata, Suhaib al-Khair radhiyallahu anhu telah bercerita kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, setiap orang yang menerima pinjaman dan dia bertekad untuk tidak membayarnya, nescaya dia bertemu dengan Allah Azza wa Jal kelak
sebagai pencuri. Ini adalah hadis yang sahih, yang sangat kita takuti. Pinjam, bertekad untuk tidak bayar, bertekad untuk merosakkan, kelak bertemu dengan Allah Azza wa Jal sebagai pencuri. Wa na'udzubillah min dzalik. Perintah membayar hutang. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Membayar dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai hutang berupa unta yang berumur 1 tahun kepada seorang lelaki. Kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memintanya. Maka baginda bersabda kepada para sahabat, bayar hutangku kepadanya. Kemudian mereka mencari unta yang berusia 1 tahun. Ternyata tidak mendapatkannya, melainkan yang lebih tua. Maksudnya lebih tua, lebih mahal. Kemudian baginda bersabda, bayarkanlah kepadanya. Lalu jawab lelaki itu, engkau membayar hutangmu kepadaku dengan lebih sempurna. Hutang Nabi SAW seekor unta berusia 1 tahun, Nabi bayar dengan unta yang lebih tua, harga yang lebih mahal. Nescaya Allah menyempurnakan kurniaannya kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik antara kamu ialah orang yang terbaik antara kamu dalam membayar hutang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Mishar. Berkata, aku berpendapat dia Jabir berkata, pada waktu salat duha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah 2 rakaat, dan Rasulullah pernah mempunyai tanggungan hutang kepadaku, lalu Rasulullah membayar lebih kepadaku. Dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi, dari bapaknya, dari datuknya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam wang kepadanya pada waktu perang Hunain sebesar 30 atau 40 ribu. Tatkala beliau tiba di Madinah, beliau membayarnya kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mudah-mudahan Allah memberi barakah kepadamu pada keluarga dan harta kekayaanmu, kerana sesungguhnya pembayaran hutang itu hanyalah pelunasan dan ucapan syukur alhamdulillah. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hutang duit, Nabi bayar hutang dengan hutang yang sama, tapi Nabi suka beri satu benda yang lain, iaitu hadiah. Meminta hutang dengan sopan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anha,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut haknya, maka tuntutlah dengan cara yang baik, sama ada dia membayar ataupun tidak membayar. Maka pada awal tadi kita telah sentuh, kalaulah kita tahu dia pinjam duit, memang dia takkan bayar, susah nak bayar, maka sebenarnya makruh bagi kita untuk memberi hutang kepada dia. Sebab apa? Nabi melarang, walaupun dia tak bayar hutang dengan kita nak meminta hutang, maka kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Tapi sekarang pun banyak ada orang upah orang lain untuk ambil hutang, diugut dan sebagainya. Maka itu bukanlah cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya kita tahu dia susah nak bayar hutang ataupun takkan bayar hutang, maka makruh bagi kita untuk memberi hutang kepada dia. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ibu. Tidak. Soalan yang sangat baik. Haji tanya, hutang kita ambil takaful, dia ada jaminan hutang. Kita beli rumah ataupun beli kereta, ada takaful MRTA ataupun MRTT. Beli rumah RM400,000, loan ambil 30 tahun, baru bayar 7 tahun atas nama suami, suami meninggal dunia, maka roh suami atas hutang rumah tersebut tidak tergantung. Sebab hutang tersebut akan dibayar oleh bank ketika si fulan yang membuat hutang tersebut meninggal dunia. Nah, itu tidak tergantung. Dia bayar. Baik. Tidak. Bila meninggal dunia, sebelum nak kebumikan, biasanya ahli waris ataupun anak yang sulung akan cakap, kalaulah ayah ataupun ibu saya ada meninggalkan hutang, maka jumpalah dengan saya, ataupun nak halalkan itu lebih baik. Maka ketika mana ada orang yang tuntut datang minta hutang, dia bayar, maka itu adalah pelunasan. Maka roh ayah dia tidak tergantung. Sebab kita pernah sentuh sebelum ini, hutang itu diwarisi. Ayah tak bayar, mak tak bayar, ahli waris, anak-anak kena bayar. Sama ada menggunakan harta si mati ataupun menggunakan harta sendiri. Tapi budaya dia agak lain. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, berlaku sendiri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ada jenazah lalu, Nabi diminta untuk imamkan solat jenazah tersebut. Nabi tanya, ada tak hutang? Tak ada. Ada tak tinggalkan wasiat? Tak ada. Nabi jadi imam. Habis itu ada jenazah yang kedua, ada tak tinggalkan hutang? Tak ada. Ada tak tinggalkan wasiat? Ada. Nabi imamkan jenazah tersebut. Yang ketiga, jenazah ketiga lalu, ada tak tinggalkan hutang? Ada. Wasiat? Tak ada. Nabi tak nak solatkan jenazah tersebut. Sampai keluarga tersebut diceritakan dalam hadis berpaling. Dia hafal, muka dia lain, berpaling. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu merasa sedih dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi tidak ingin memberi jaminan bagi orang yang tidak melunasi hutang. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu bayar hutang tersebut, cakap kepada Nabi, barulah Nabi SAW bayar hutang. Tapi kalau kita kebiasaannya solat jenazah dulu, baru kita tanya ada tak jenazah meninggalkan hutang. Sepatutnya, seeloknya, kalaulah orang yang kita kenal, ibu ataupun ayah meninggal dunia,
ada orang yang menguruskan jenazah, tapi kena ada adik-beradik yang ambil action, take action untuk cari siapakah orang yang ayah berhutang. Kalau ayah ada tulis siapa yang dia berhutang, maka ahli waris seelok dan sebaiknya sebelum solat jenazah dia uruskan hutang tersebut. Dia budaya agak berbeza, tapi sebaik dan seeloknya adalah sebelum solat jenazah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh bab yang sama. Kita akan habiskan bab ini. Antara saranan Allah Azza wa Jalla sendiri ketika mana ada orang hutang dengan kita, Allah sebut dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin, ketika mana orang yang berhutang dengan kita hadapi kesusahan, kesempitan, maka Allah sebut fanadhiratun ila maisarah, tunggulah kepada waktu yang dia senang, maka dia akan bayar hutang tersebut. Dah tangguh dah beberapa kali tak bayar juga hutang, maka Allah sebut lagi dalam ayat yang sama, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu menghalalkan hutang tersebut, maka itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu ganjaran yang besar pada hari yang kelak. Nak bagi hutang, nak halalkan hutang senang sebut, tapi susah nak buat. Kita pun ada komitmen, ada isteri, ada anak-anak, ada kereta, kita perlu bayar hutang. Tapi ketika mana orang yang culas untuk bayar hutang kepada kita, maka Allah sebut tangguhkan hutang, dan akhirnya tak mampu juga bayar, maka halalkan hutang tersebut. Apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.